indah, oh bila kita bersama. Kalau ku pandang kelip bintang nun jauh di sana, sayuku terdengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Okey, tak ingat Kena tersentuh alunan lagu semeru kopi dangdut. Ada apa? Bukan pagi-pagi kita nak berdandut ke apa. Tapi sebab kita punya topik hari ini berkaitan dengan perkataan awal tajuk lagu tersebut. Yes, kita akan sembang pasal one of my personal favourite drink juga, kopi. Yes, kenalilah kopi kan. Sebab ada bermacam-macam jenis kopi dan apa yang menariknya, Zeti pencinta kopi. Pencinta kopi Haziq, lah. tak boleh minum kopi. Wah, betul. Sebab setiap kali Zeti nak belanja Haziq minum kopi, dia macam tak apalah Zeti, Haziq tak minum kopi. Ya, nampak tak? Dia sebenarnya macam nak bagi tahu Zeti yang Haziq Haziq apa? Kenapa Haziq okey? tak boleh minum kopi sebab ada itulah bila kita ada masalah di perut, ada seseorang, ada setengah orang yang memang tak boleh minum kopi disebabkan masalah di perut. Okey, tak apa, Haziq minum benda yang lain lah. Sebab kalau minum kopi ni kadang-kadang orang selalu kaitkan dengan yang mahal aja. Mungkin Haziq sebab tu dia banyak duit lah, sebab dia tak selalu minum kopi. Yang minum kopi. Macam Zeti dia memang minum kopi yang mahal. Tak. Mana dia minum kopi-kopi apa? Kopi-kopi yang RM2. Dia tak minum. Haziq tak baik tau pagi-pagi ni, fitnah tau. Betul minum? Betul. Haziq order, dia pergi minum? Minum. Tapi kita tak boleh nak post lah. Okey, sebenarnya kopi ada bermacam-macam jenis kopi. Betul. Macam saya sendiri, walaupun saya bukanlah penggemar kopi, tapi saya tahu kopi ada cold brew, lepas tu ada yang deep brew. Betul, ada medium roast dan sebagainya macam roast lah. Tapi disebabkan semalam Hari Kopi Sedunia, kita nak ucapkan selamat Hari Kopi Sedunia pada semua yang mencintai kopi. Betul. Tak kisahlah kopi cold brew ke, medium roast ke. Sebab baru-baru ni ada juga macam orang kata perbalahan dekat social media. Ada penggemar ataupun pencinta kopi kata macam, kalau minum kopi kena minum yang pahit. Tak payahlah minum yang manis. Maksudnya baru betul. tak gula. Tapi sebenarnya bagi Zeti, terpulang pada diri sendiri. However, ataupun macam mana yang you suka kan? Tak manis. Tak pahit, tak jantan lah. Macam tak itulah. juga. Maksudnya lah. Tak manis susah sebab kita kena manis, santai-santai, chill macam tu. Tak payah dah Zeti kan. Zeti kalau minum kopi tak payah campur gula sebab muka Zeti manis umpama gula. Haziq nak Zeti belanja apa ni? Itulah kalau boleh beli kopi sekejap lagi. Okey, boleh kejap lagi. Alright. Haziq. Okey, sebelum kita cerita panjang pasal kopi bersama Haziq dengan Zeti hari ni, yang tengok dekat Facebook Borak Kopi Tiam pun boleh komen-komen. Betul. Korang suka kopi yang macam mana? Kopi latte ke, kopi kampung ke kan? Boleh komen-komen di situ. Tapi sebelum kita beralih ke trivia kopi, kita nak tengok dulu status terkini COVID-19 di Malaysia sejak semalam. Betul, kita nak update seperti yang anda boleh lihat ini, negeri Sarawak mencatatkan jumlah kes yang paling tinggi dengan 2,413 kes. Diikuti dengan Selangor 1,568 kes. Ada 2 kes di Labuan dan juga Perlis yang orang kata ada 8 orang je tu, tapi sebenarnya ada 81 kes yang telah pun dicatatkan setakat ini. Ya, tapi itulah kes turun naik. Bukannya bila kes turun kita dah perlu gembira. Bila kes turun kita dah tak ada SOP. Bila dah dibuka gelembung pelancongan, kita dah kena happy-happy, kena rapat-rapat. Tak, kita tetap kena elak tempat sesak, kita kena elak tempat sempit. Kita kena berwaspada. Kita tak tahu siapa pembawa COVID-19 kan. Kita nak happy-happy kan. Plan nak pergi bercuti dengan keluarga. Tapi kita tak tahu sebenarnya ada orang yang membawa COVID-19 di sana. Jadi berhati-hati. Itulah yang kita minta. Juga yang belum lagi dapatkan vaksin, boleh dapatkan vaksin, serta mungkin ada yang tinggal di Lembah Kelang terlepas hari itu untuk dapatkan dos kedua. Sebenarnya dah boleh juga walk in di PPV sebelum PPV tersebut ditutup pada 4 Oktober. Okay? Yes, alright. Dan sekarang ini seperti yang saya janjikan tadi, saya akan bawa anda semua untuk pergi ke dunia kopi. Kita nak tengok trivia kopi. Jom kita tengok bersama dengan Kokok. Bersempena dengan Hari Kopi Sedunia, mari kita kenali jenis-jenis kopi di dunia. Arabica,
Kopi ini berasal dari Brazil atau Ethiopia. Biji kopi ini biasanya dipanggang tidak terlalu gelap atau terlalu terang. Bentuknya juga lebih membujur atau oval dibandingkan dengan biji kopi Robusta. Arabica sangat digemari ramai kerana kandungan kafeinnya lebih rendah berbanding jenis kopi lain. Rasa dan aromanya lebih nikmat. Robusta. Kopi ini dapat tumbuh di tempat yang tidak sesuai untuk penanaman kopi Arabica. Hampir sama dengan rupa kopi Arabica, ukuran biji kopinya lebih bulat. Mengandungi kafein yang lebih tinggi menjadikan kopi Robusta pilihan terbaik untuk campuran espresso dan kopi ice Americano. Liberica berasal dari Afrika, tempatnya di Liberia, Afrika Barat. Tumbuhan kopi jenis ini dapat tumbuh hingga 9 meter tingginya. Rasa kopi ini seakan bunga, buah-buahan dan aroma salai. Kopi luwak berasal dari biji kopi Arabica atau Robusta yang dimakan oleh haiwan luwak atau sejenis spesies musang. Kopi yang diambil oleh musang ini boleh dikatakan mempunyai nilai kematangan tinggi yang berpengaruh pada ketika kopi dihidangkan. Ia adalah yang paling mahal di dunia. Excelsa. Biasanya kopi ini tumbuh di Asia Tenggara. Meminum kopi ini membuatkan deria rasa pada lidah seolah melekat lama dengan rasa buah-buahan, tetapi rasa kopi hitam. Jadi, ini antara jenis kopi di dunia. Dan untuk pencinta kopi, selamat Hari Kopi Sedunia. Nampak. Kopi yang ada love tu bukan senang nak buat tau. Ya. Maksudnya ada bentuk love kalau dia nak orang nak buat susu ke, creamer ke. Itu nama dia latte art. Kopi art. Kopi art. Kopi art tu bukan semua orang boleh buat. Dan ada kopi master. Ya. Kopi master yang boleh buat benda tu. Tapi juga ini kita nak ingatkan ataupun kongsikan kepada anda berita baik kepada semua peminat cerita Korea. Anda boleh saksikan filem Korea lakonan opa-opa kesayangan anda seperti Park Seo Joon, Sung Joong Ki, Hyun Bin dan ramai lagi ditonton sinema dengan hanya RM1.90. Ada macam-macam genre filem popular menarik untuk anda tonton sekeluarga. Jadi langgan di cinema.tonton.com.my atau muat turun aplikasi tonton sekarang. Alright. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan seorang yang menanam kopi. Biasa kita tengok orang yang brew kopi, kan, yang buat kopi. Tapi ini yang menanam kopi. Ya, kita bersama dengan Muhammad Izzuddin Mat Razif, seorang penanam kopi tempatan. Ya, yang berada di Pontian, Johor. Assalamualaikum, Izzuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana Apa orang khabar? wow. Saya sebenarnya tak pernah lagi tengok macam mana pokok kopi tu. Betul, Zeti sendiri sebagai peminum kopi pun tak pernah tengok pokok kopi macam mana. Jadi Izzuddin, mungkin sebelum kita tengok pokok kopi tu, Izzuddin boleh cerita sikit macam mana Izzuddin boleh mula dengan dunia kopi, menanam kopi ni, Izzuddin? Okey, bermulanya menanam kopi pada tahun 2017, saya dapat bantuan daripada Jabatan Pertanian. Ya. Okey. Kopi sebanyak 500 pokok. Dan pada tahun 2020, saya dapat lagi bantuan daripada Jabatan Pertanian, benih kopi lagi, benih Liberica yang saya tanam. Okey, jadi kopi ni, dia punya pokok ni berapa lama nak menanam dia tu? Macam mana? Berapa lama kita boleh dapatkan hasil daripada mula-mula kita tanam sampai kita dapat hasil? Berapa lama kita boleh dapat jadi macam ni? Daripada anak benih hingga ke pokok yang kita boleh menuai hasil, jangka masa untuk kita memetik hasil selama 2 tahun. Kita kena tunggulah 2 tahun. Barulah dia keluar dan dia berputik dan keluar jadi buah. Buah dia. Ni yang Zeti tengah pegang ni. Macam buah ceri pula. Zeti ada sebut pasal buah ceri, betul ke buah dia ni boleh makan begitu saja? Boleh. Kalau kita kopek dia. Boleh kopek ni? Ya. Sini kopek. Kopek. Boleh kopek. Zeti suka kopek. Liberica ni dia kulit dia keras sikit. Tak boleh buat. Tak boleh. Weh, dia keluar air. Dia keluar air. Lain macam air dia keluar. Tak. Tu macam... Boleh tak? Boleh. Oh, so dia macam ni.
Dan ini biji kopi. Tapi untuk kita panggang, dalam dia lagi. Dia ada beberapa lapisan lagi dekat dalam. Okey, so dalam biji kopi itulah yang kita kena panggang. Ya, betul. Dia akan menjadi green bean. Yang ini adalah green bean. So jadi macam bean macam ni lah. Yes, itu green bean. Okey, boleh tak kita tunjuk kat kamera kejap macam mana dia punya bentuk yang akan jadi. Okey, yang Zeti pegang tadi tu adalah buah dia. Dalam dia ada biji kopi. Di dalam biji kopi tu ada ini. Yes, dalam biji kopi ada itu. Sini selepas diproses. Ini yang dah diproses kan? Ya, ini selepas dikeringkan. Oh, Aziz, dia jadi macam ni. Macam biji kopi tu. Dia macam kacang-kacang. Ya. Dia macam ke kacang. Boleh kopek. Boleh kopek dia dapat green bean dekat dalam. Oh. Kopek akan dapat green bean dekat dalam dia. Faham? Oh, itulah selama ni minum kopi tak pernah terfikir nak tengok macam mana proses tanam kopi, tengok pokok kopi ni kan Izzuddin? Mungkin Izzuddin boleh cerita sikitlah. Orang sekarang kan suka kopi mahal Izzuddin. Kopi-kopi style-style. Tapi nak tanya, apa beza kopi tempatan dengan kopi luar negara, Izzuddin? Kopi tempatan ni dia lebih kepada cita rasa orang Malaysia. Orang Malaysia dia gemar kopi yang pahit. Dan ada, kalau kita buat dia, goreng dia light roast, dia akan timbulkan nota rasa manis pada kopi. Itu cita rasa orang Malaysia. Untuk kopi Librica ni, dia kurang asid. Jadi sesuai untuk orang yang selalu sakit perut kalau minum kopi, Librica adalah pilihan yang paling sesuai. Yes, betul. Dia kena minum yang pahit, betul tak? Ya, macam Aziz kan? Macam Aziz, kalau minum kopi sakit perut. Betul. Pilihlah Librica. InsyaAllah Haziq takkan sakit perut kalau lepas minum. Boleh saya boleh cuba, tapi saya dah dapat potong dah sekarang ni Izzuddin. Biji dalam biji kopi tu punya benda. Ni dia. Ni dia punya dalam biji kopi tu. Dalam ni ada benda hijau lagi Saya berjaya kopi. Mana tengok? Ni. Nampak tak? Saya kopi. So saya buka, dalam dia ada. Yang ni Itulah green bean. Itulah yang akan di roast. Okey. Izzuddin, memandangkan kami tak pernah tengok orang menanam kopi, boleh tak Izzuddin demo sikitlah macam mana cara untuk menanam kopi, Izzuddin? Okey, jom. Saya bawa tengok menanam kopi. Yes. Kopi Librica. Cantik. Kita nak tengok Izzuddin menanam kopi macam mana caranya. Sebab kita tak pernah tengok. Biasa kita minum saja kopi ni kan. Tapi kita tak pernah rasa. Tempat tanam kopi ni. Ya, kebun ni seluas 2 ekar dan pokok kopi hampir 1,000 pokok di kebun. Okey, faham. Okey, ini adalah proses untuk menanam kopi yang akan ditunjukkan oleh Izzuddin. Ini tak adalah kita tunjuk proses dia penuh. Kalau penuh, berapa lama masa untuk menanam kopi ni? Ya, Aziz. Kalau masa penuh lah, daripada awal sampailah siap tanam, berapa lama masa diperlukan? Sampai siap tanam? Kejap je. Kejap je. Sebab lubang pun dah siap gali. Okey, jadi jom kita tengok. Ingredient dia pun dah masukkan dalam tanah. Ingredient dia saya masukkan kapur. Okey. Kapur sedikit baja. Ni baja organik. Okey. Boleh, kita boleh mulakan Izzuddin. Kita masukkan. Okey, kita masukkan ni benih kopi. Okey. Benih kopi Librica. Okey, kita potong polybag. Polybag tu. Kita okay. Okey, seterusnya kita masukkan ke dalam tanah. Masuk dalam lubang. Kita buka dia. Dan siap. Kita timbus balik. Siap ya Aziz, macam tu je. 2 minit je Izzuddin. Senang. Wow. Okey, nak tanya. Adakah sebarangan orang boleh tanam sendiri pokok kopi ni dekat rumah ke, dekat mana-mana ke Izzuddin? Boleh ke? Boleh. Kalau biji daripada kopi cherry tadi tu. Okey. Disemai, dia akan keluarkan anak benih. Dia akan keluarkan anak benih dan kita boleh tanam dekat dalam pasu, dekat rumah. Pokok kopi ni cantik, dia kembang.
Izzuddin, dia berkembang. dia ada spesifik tanah tak untuk tanam kopi ni? Untuk Lebika, dia khas untuk lowland. Lowland dia maknanya dia ketinggian dia dari paras laut 10 meter daripada aras laut. Okey. Ni saya tunjuk. Faham. Ini pokok kopi. Okey. Oh, tu dah dia. Ni pokok kopi Lebika. Tapi belum masak ya. Ini dia putih. Dia putih. Dia kalau dah masak, dia akan jadi macam yang Zeti pegang tadi lah. Yang ni lah. Yang merah ni. Warna merah. Ni. Buah kopi ni pun dia bermusim. Alright. Dia So, bermusim. daripada hijau nak jadi ke merah tu berapa lama? Kita akan harvest. Izzuddin, dari hijau nak ke merah. Dari bunga nak ke merah, nak ke masak sampai dia panen, mengambil masa 8 hingga 13 bulan. 8 Setahun lah. Dalam tempoh masa 1 tahun lah, senang. Kalau daripada hijau macam gini, Okey, agak lag sikit. dia kopi yang besar. Okey, faham. Kopi dia sangat besar. Okey, jadi Izzuddin, permintaan orang ramai terhadap kopi ni kita tahu di Malaysia ni memang sangat banyak. Orang suka minum kopi. Ada orang yang tak boleh tak minum kopi. Dia kena minum kopi sehari. So, macam mana? Memang sampai sekarang permintaan tinggi ke untuk mendapatkan kopi mentah dengan Izzuddin? Oh, sekarang memang banyak orang nak Lebika. Izzuddin boleh supply Lebika tak? Izzuddin boleh supply Lebika tak? Tapi untuk pengetahuan semua, Lebika ni, kopi ni, untuk menjadikan dia green bean daripada cherry ke green bean, 10 nisbah 100 nisbah 7 saja. Maknanya 100 kilo cherry hanya akan mendapat 7 kilo green bean sahaja. Okey. Banyak. Tapi permintaan memang tinggi. Okey, mungkin Izzuddin boleh kongsikan kenapa permintaan untuk kopi tempatan ni tinggi? Maksudnya apa keistimewaan berbanding dengan biji kopi antarabangsa? Sebab dia cita rasa orang Malaysia kan. Dia pun nak juga rasa apa rasa kopi Lebika ni, apa rasa kopi Malaysia. Apa rasa dia punya nota rasa dia berbeza dengan kopi luar. Kopi ni kan banyak pelbagai nota rasa dia. Betul. Jadi orang akan mencari nota rasa yang berbeza. Sebab itulah penanam kopi ni kadang-kadang kita memang tak cukup barang. Tapi nasib baiklah permintaan tinggi kan di Malaysia. Itu yang paling penting. Semua orang dapatlah hasilnya. Jadi kenapa Izzuddin? Kenapa orang perlu tukar kan, macam orang macam Zeti ni kena tukar daripada suka kopi luar negara kepada suka kopi Malaysia? Saya universal. Saya semua jenis kopi saya minum. Okey, kopi Lebika ni dia sebenarnya daripada kecil sebenarnya kita dah minum kopi campuran yang selalu ada dekat Malaysia kan. Dia bermula daripada kopi Lebika. Atuk saya kebun ni memang berasal daripada tanam pokok kopi. Atuk saya dulu tanam kopi. Lepas tu ayah saya ambil alih dan saya dengan dia menanam semula kopi di kebun. Jadi dapat mengimbau kenangan dulu kan menanam kopi. Sekarang kita dapat jumpa balik kopi Lebika. Memang rare sebab 1% saja in the world kopi Lebika. Oh, 1% saja. That's why lah orang kena tukar. Betul. Yang lain semua Arabica, Robusta. Sebab dia adalah kopi yang rare. Okey, Haziq. Lepas ni Zeti nak tukar. So Zeti nak beli semua yang Cik tak ada. Lepas ni jangan minum kopi luar negara. Okey, Izzuddin kongsikanlah Facebook ataupun social media lain kat mana kita boleh dapatkan info lebih lagi pasal biji kopi Izzuddin. Okey, boleh add saya di Facebook, boleh messenger saya di Facebook, Izzuddin Pradeep. Dan bolehlah order kalau nak yang dah roast ke, yang green ke, saya boleh supply untuk semua, insya-Allah. Wow. Terima kasih banyak-banyak Izzuddin sebab sudi tunjukkan kami apa yang kami tak pernah tengok. Betul. Hari ini kita dapat tengok macam-macam benda, belajar benda baru. Terima kasih banyak-banyak Izzuddin. Okay, salam Kak
Okay, salam ke ayah Ah, Saya dengan kawan saya juga ni ada. Okey, bye. bye. Ini pun Haziq kita dah dapat dah daripada Izzuddin. Apa kata kita pergi buat sekejap kopi? Nak pergi buat? Kalau saya duduk kat situ, awak yang pergi buat. Okey, saya pergi buat awak. Awak Okey, buat. sendirilah. Ya, jadi kejap lagi kita akan kenali lagi biji kopi ni. Sambil-sambil Zeti pergi buat air kopi. Kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopi Tiam. Banyak kedai kopi yang ada di Malaysia kan. Ada kedai kopi hipster. Yes. Ada kedai kopi tepi jalan. Kan, ada warung kopi. Ada kedai kopi yang mahal. Tapi pernah dengar kedai kopi jiran? Zeti first time dengar. Maknanya jiran yang buat kopi, kita pergi singgah rumah dia. Dapat free lah. Free. Serius ah? Tak tahu macam mana cara dia. Jom kita tengok kopi jiran. Aduh, nak cari apa? Panas nak cari apa? Nak cari jodoh ke? Bukan, nak cari kopi. Jom kita cari kopi. Sampai pun kedai kopi. Jadi bersama dengan saya, ni dia. Misha, pemilik kopi jiran ni. Hai Misha. Hai. Sejak bila kopi jiran ni dibuka? Kita buka kopi jiran ni 31 Ogos lah 2021. Mungkin boleh ceritakan mana datang idea tu sebenarnya? Sebenarnya kita orang tak pernah pun terfikir nak buka kedai kopi ni. Tapi parent Misha sendirilah, diorang adalah cita-cita untuk buka satu kedai makan lah. Tak kisahlah apa kan. Tapi bila kita orang kezin-kezin, kita orang fikir-fikir balik macam discuss apa yang kita orang nak buat. So kita orang tercetus dalam kepala otak buka kedai kopi lah. Sebab lagi satu, kedai kopi ni pun dia trending sekarang ni. Ini diusahakan bersama dengan siapa dia sebenarnya? Saya sendiri, cousin saya 2 orang lagi ni dengan lagi seorang. Dah sampai ke dapur pula kita ni apa ni? Aduh, Misha mungkin boleh cerita. Mana datang resepi kopi-kopi ni semua? Resepi kopi-kopi. Okey, macam sekarang ni Misha tengah buat ni adalah caramel latte lah. Ini paling signature lah untuk mocha pot punya version lah. Okey, untuk mocha pot punya kopi ni kita pakai kopi Aku Suka Kopi. Sebab kita orang nak support local punya produk. Ini kiranya resepi korang sendiri? Resepi sendiri tapi kita belajar jugalah untuk mocha pot punya learning lah. Faham. Ada resepi rahsia ke yang kita orang semua tak tahu ke? Tak ada pun sebab resepi ni semua orang pakai. Alright, mungkin Misha boleh bagi tips untuk orang yang tak minum kopi, untuk first time nak minum kopi. Okey, kalau untuk orang yang tak minum kopi, biasanya dia orang suggestkan tak nak rasa kopi tu sangat. So kita akan kurangkan sikit. Kita panggil espresso lah. So espresso shot tu kita akan kurangkan sikit. Tapi kalau orang yang tak suka kopi, korang boleh request nak lebihkan sirap gula dia ke ataupun kurangkan espresso ke, boleh. No problem. Selalu kalau kita dengar kopi kan manis. Manis. Saya tak pernah dengar kopi manis. Sebab kita selalu dengar kopi pahit kan. Ini nak gimana tu? Sini. Kita tengok ni kedai ni nampak macam klasik kan. Mungkin Misha bercerita mana datang konsep ni? Konsep tu, okey, banyak jugalah orang tanya pasal konsep tu. So konsep ni datangnya daripada idea mama dengan papa Misha sendirilah. Diorang sendiri memang collector barang-barang antik. Even though sepupu Misha pun memang collect barang-barang antik jugalah. So idea daripada diorang. Dah nak habis baru tanya. Sedap weh kopi dia. Ni soalan terakhir saya nak tanya dekat Misha. Kenapa nama dia kopi jiran? Takkan minum kat rumah jiran? Biasanya macam itulah. Ya, biasanya orang akan cakap, okey, senanglah nak minum kopi, nak membawang kat rumah jiran macam tu. Okey. Tapi kita orang punya konsep ni sebab kita dah buat dalam perumahan ni, kawasan perumahan ni. So, senang untuk jiran datang untuk minum. So, kita panggil dia kopi jiran lah. Faham? Itu nama di sebalik kopi jiran. Sedap. Itu je daripada saya. Thank you Misha. Okay, sama. Bye. Wow. Nama yang agak catchy lah sebenarnya. Kan, jadi sebenarnya pun ada simpan impian nak buka macam tu juga. Nak sewa ataupun ada satu rumah yang ada untuk buat macam tu. Ya, mungkin boleh letak nama Kopi Free. Oh, tak ada nama dah. Zato. Zati dengan suaminya nama Gato. Tiba. Okeylah, jom ni. Kita bersama dengan Zack. Zack, kat mana tu? Ya, jom Zack. Assalamualaikum. Alright, so Zeti, Haziq, terima kasih banyak-banyak. Zack betul excited ni
Dan saya yakin ramai penonton-penonton Borak Kopitiam tertanya-tanya, Zack American buat apa kat luar ni? Kalang-alang, second dose semua dah cukup. Kita nak sembang kopi, nak tahu apa jenis-jenis kopi yang ada pelbagai dan sebagainya. Kita keluarlah, dan sekarang ni Zack di sebuah kafe sekitar Kuala Lumpur. Dan bersama Zack sekarang seorang yang memang kita kalau nak sembang ni, nak sembang pasal biji kopi ke, apa-apa jenis kopi ke, dia bukan sembang kencang. Dia bukan sembang kencang kan? Dia memang tahu, dia pakar. Bersama dengan Zack, Cik Adam Kasim. Alright. Adam, dah berapa lama dah sebenarnya Adam dengan ialah bercengkerama dengan biji-biji kopi ni? Sebenarnya dah lebih daripada 5 tahun lah. Lebih 5 tahun ya. Apa yang bestnya yang membuatkan Adam rasa yelah, kita banyak biji dekat dalam. Betul lah, jangan gelak, betul lah. Kita banyak biji dalam dunia ni. Biji buah lah dan sebagainya, biji rambutan kan. Tapi kenapa biji kopi? Kopi ni adalah, orang cakap, komoditi kedua terbesar lah selain daripada petrol kan. So kita tengok globalnya, so kita pergi yang global lah, maksudnya kita punya planning tu untuk pergi global, so kita pergi ke biji kopi lah. Tapi betul lah, saya ada baca satu artikel juga yang mengatakan selain pada emas, biji kopi ni lah yang ternilai kan, ternilai dekat dunia. Jadi kalau anda dekat rumah tu rasa ada banyak duit nak invest kan, invest lah ladang kopi. Memang kaya bang kan. Okay Dam, sekarang depan kita ni saya nampak ada 3. Okey, saya nak teka boleh tak? Sebab saya antara yang saya memang pantang tengok adalah biji kopi Arabica. So Arabica saya rasa yang ni. Salah. Okey, Arabica mana yang ni Arabica yang ni. Dia lebih kurang. Nampak apa dah jauh ini kan? semua bean yang belum dimasak lah. Ini semua green bean lah. Oh, green bean. Ini Arabica. Ini Robusta. This one Sabarica. Sabarica ni Arabica dari Sabah. Oh, lokal. Okey. So apa yang perbezaannya ni? Kalau kita tengok ni dari segi warnanya satu, dia punya tekstur biji itu pun lain juga kan. Yang ni panjang-panjang, yang ni bulat-bulat. Oh, okey. Itu macam Adam, kita nak tanyalah Daman. Okey, sebagai seorang yang kira pakar lah dalam biji kopi ni kan. Kenapakah pemilihan biji kopi itu penting, Dam? Pemilihan satunya pertama semua orang tahulah rasa lah. Rasa dan dia punya kualiti. So banyak orang suka pilih Arabica lah. Sebab Arabica ni dia punya kat dunia ni 60% produce Arabica, 40% Robusta. Okey, ini kita tahulah memang famous. Sebab kata Adam memang 60% pakailah Arabica dan sebagainya. Tapi ni yang dari Sabah ni, yang lokal ni, apa keistimewanya Adam? Ini Arabica juga. Tapi daripada Sabah. Betul. Dia memang boleh tumbuh di Sabah je ni? Ya, dia kena 400 meter ke atas. 400 meter ke atas. Oh, so apa yang Arabica ada, khasiatnya, rasa dan sebagainya, ada juga di sini? Okey. Tapi pembekalan dia tu tak cukup lagi lah untuk kita punya kop dalam Malaysia ni lah. Alright, yang ni kita dah cakap dekat sini kan, yang dekat dalam piring ni. Tapi saya tertarik juga, yang ni bekasnya seperti bekas khas. Ada mungkin apa benda? Ke sama je ke display ke macam mana? Okey, kalau kat sini kita boleh tengoklah green bean, samalah macam ni. Green bean ni semua Arabica. So kat sini green bean, kat sini kita boleh tengok level kita punya panggang tu berapa minit lah. Macam kat sini 7 minit, 11 minit. Sini dalam 15-18 minit macam itulah. Kita boleh tengok level panggang tu berapa lama. Level panggang, tahap panggang tahap lamanya. Memang mainkan peranan. Main peranan. Dia ada medium roast, panggang medium dan dark lah. Gelap sikit. So bila makin gelap tu makin pahit lah. Makin gelap makin pahit itu sedap buat lirik lagu tu. Makin gelap makin pahit. Alamak, tapi pasti ada sinar yang menanti. Wah, alamak. Alright, so ini biji-bijinya. Lepas tu ini kita panggil, kalau dah bungkus gini, blend lah, campuran. Setiap pack tu ada yang single origin, kita panggil daripada ladang, satu ladang je lah. So ada yang blend lah, macam house blend ni kita panggang daripada 4 negara. Maksudnya Arabica daripada 4 negara, ikut resepi kita lah. So ada berapa persen daripada Brazil, Guatemala, Colombia, Indonesia. Kalau kat dalam ni ada 4 negara.
Oh, bayar dengan satu harga contoh kan. Alright, jadi saya nak tanya lagi satu kan. Okey. Bila dah blend macam ni, dia jadi serbuk lah, betul tak? Betul. Tapi saya nak tahu lah Adam kan. Dia bukan serbuk, dia still biji kopi dalam. Dia biji kopi. Tapi dia kita bergabung lah. Wah, itu namanya blend tu. Blend dicampur. Okey. Resepi special lah. Resepi special. Alright. Baik, jadi bagi penonton-penonton di rumah ada sebarang komen ataupun biji-biji kopi yang anda tahu kan, komen saja dekat bawah. Nanti kita baca-bacalah komen-komen anda semua, okey? Thank you, Zack. Wow, bersama dengan seorang yang memang pakar pasal kopi ni. Zeti pun tadi tengok, oh itu rupanya biji-biji kopinya. Arabica paling famous. Kan, sebab jarang tengok green bean. Selalu tengok yang dah siap je. Biasa tengok green goblin. Itu lain tu cerita. Itu lain. Alright. Dan sekarang ini kita nak masuk ke JMTV. Kita bersama dengan Keropok Viral Tok Ma. Jom kita tengok. Hai, Assalamualaikum. Saya Datuk J, pengasas Keropok Viral Tok Ma hari ini. Mari ke TV3 nak royak ke adik kakak bahawasanya produk kita Keropok Viral Tok Ma dah 3 tahun di pasaran dan kita punya beribu-ribu orang ejen di seluruh Malaysia. Jadi, hari ini Kak J mari nak royak bahawasanya keropok kita ni berbeza dengan produk lain yang mana keropok kita ni nipis. Nipis rasa ikan asli dan diproses di kilang kita sendiri. Yang tak pernah cuba keropok Viral Tok Ma boleh cuba hari ini dengan harganya yang amat menarik, RM8 sahaja. You akan dapat 1 tong besar ni. Tong 12 liter RM8 sahaja. Jadi untuk awak hok cari pendapatan sampingan boleh berniaga, boleh berbisnes dengan kami hanya serendah 100 lebih sahaja modal dia. Dan pulangan untung dia 2-3 kali ganda. Kalau you rajin, you boleh balik goreng, dapat 1 tong besar tu, pack balik dan jual dah dekat office ke dekat mana kan. Bersama Keropok Viral Tok Ma, you all tak perlu risau tentang nak jual macam mana, nak pasarkan macam mana. Sebab bila join Keropok Viral Tok Ma, kita adakan satu grup untuk coaching untuk ajar you macam mana nak jana income. Kepada sesiapa yang nak jana pendapatan bersama Keropok Viral Tok Ma, boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda ataupun layari Facebook kami HQ Keropok Viral Tok Ma untuk mendapatkan produk bersama ejen-ejen berhampiran anda. Jadi Kak J mengalu-alukan kedatangan anda semua untuk join keluarga besar kami di seluruh Malaysia dan jom sama-sama jana pendapatan di musim PKP ni. Keropok Viral Tok Ma, tok kata lidah, tok geli tekok. Memang kena keropok dengan kopi. Aziz kalau minum kopi decaf kan? Decaf. Selalu suka yang sejuk ke yang panas? Yang sejuk. Sebab Aziz memang suka minum air sejuk. Aziz pun kalau jarang minum air panas. Macam air teh panas ke, teh tarik ke, Aziz jarang. Tapi itulah dia. Hari ni bercerita pasal kopi ni, kita kena tahu yang kopi ni nak buat dia memang agak rumit and mencabar. Kan dia ada macam-macam cara. Ada orang yang buat manually. Betul. Ada yang semi auto dan ada yang fully auto. Saya lah tu yang masukkan kapsul je. Itu buatlah. Saya terus siap kopi tu. Tapi that's why hari ni kita nak belajar sikit macam mana cara untuk kita membuat kopi bersama dengan Encik Muhammad Rozairi Ros Kamal. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Wah, dekat kedai ke tu? Dekat kedai di mana tu? Dekat Section 7 Shah Alam. Oh, dekat dengan rumah saya. Ni dekat area. Sekejap. Ada kereta lalu. Ui. Wow. Laju dia. Kereta laju tu. Okey, Rozairi. Ya saya. Kedai dekat area-area yang tanah lapang tu ke kat mana ni? Section 7 kat mana ni? Section 7 kasih kita orang ni, dia jalan antara jalan pintas dari Shah Alam ke Setia Alam. Yes. Ya. Dia melalui U12. Okey. So jadi laluan ni biasanya orang Setia Alam dengan Shah Alam memang akan pakai. Saya kan orang Setia Alam. Oh ya. Ya, saya singgah. Kejap lagi saya singgah. Boleh. Boleh. Tapi cumanya waktu operasi kita sebenarnya pukul 4 sampai pukul 7, 4 petang sampai 7 malam. Tapi just untuk borak kopitiam hari ni, we all set up pagi je. Okey.
Kejap Power, lagi power. kita singgah ya, Aziz. Okey. Rosairi. Jawab. Tadi saya ada borak dengan Zeti pasal mesin kopi. Ada mesin kopi yang manual, full manual. Ada yang semi-auto, semi-manually. Ada yang auto, full. Betul. So, adakah orang yang buat auto full tu kira macam tak berapa nak pandai lah buat kopi? Auto. Okey, kalau tanya pendapat saya lah kan, ini balik pada individu, setiap individu lah. Ada certain individu ni dia suka, pada dia kopi tu satu minuman yang dia pun tak nak bersusah payah nak buat. Okey. Kan? Betul. Okey, jadi dia lagi senang. Kita kata lagi senang untuk guna fully auto. Okey? Macam semi auto ni ada certain individu pula dia layan, dia enjoy tau proses penyiapan kopi tu. And then dia lebih suka eksperimen. Kan? That's why dia ada mesin semi auto, dia orang ada complete porta filter, dia nak steam susu sendiri. Okey, dan manual pula, manual dia memang ada peminat dia sendiri. Yang mana dari grinding sampai ke dia full espresso, dia nak tangan dia juga yang buat. Okey, faham. Zeti, Ya. dah nak tukar daripada fully auto kepada full manual? Mungkin bila saya jadi full time housewife nantilah 4 atau 5 tahun akan datang. Sebab dia very time consuming kan. Dia memang makan masa. Dia kena relax kalau nak buat kopi ni kan. Takut Zeti buat manual tu dia ambil masa 3 hari nak buat satu cawan kopi. Okey, kalau macam tu kita minta Rosairi tunjuklah ataupun buat demo. Macam mana cara sebenarnya nak buat kopi yang betul dan juga sedap ni. Okey. Alright, boleh. Betul ada. Wah, macam-macam ada depan tu. Caramel tu ada tu. Okey, nampak kamera lagi satu ada nampak kan? Ya, nampak. Mana? Okey, so saya punya partner ni tengah prepare espresso daripada mesin manual. Okey. Mesin ni dia panggil nama dia Rock Espresso. Okay. Dia memang diorang ni akan buat diorang ni cipta satu mesin sebenarnya kokok pula. Sebenarnya Rosairi dia punya line agak lambat sikit ni. Oh ya ke? Dia macam sebab lag. we all dekat luar. Itulah. Tapi tak apa. Yang mana lambat? Saya ke yang kamera lagi satu? Yang kamera lagi satu. Yang tunjuk demo tu. Okey, mungkin kita boleh pakai kamera Rosairi ni untuk tunjukkan. Okey. Boleh kita bagi Rosairi tunjukkan sendiri, pakai kamera Rosairi sendiri macam mana cara untuk membuat kopi memakai mesin manual. Okey, kan clear. Itu dia. Okey. Ini apa ni, Rosairi? Tak dengar pula. Terus tak dengar. Sorry, ini espresso. Okey. Yang sekarang ni proses apa? Yang ni dia nak extract espresso lah. Extract espresso tu. Okey, selalu pakai mesin, kadang kita tengok mesin pakai kapsul tu kan. Kan dia keluarkan kopi pekat tu, yang macam pati tu. Tapi ini kita guna kaedah manual. Ada tak Rosairi perbezaan bila kita extract kopi macam ni dan juga daripada kapsul? Perbezaan, saya rasa perbezaannya sebenarnya banyak tergantung daripada pilihan biji kopi tu. Okey. Dan kalau ikut kapsul, dia sebab mesin dia ada tekanan yang konsisten. Okey. Kan? Okey, dekat kalau manual, kita sendiri pilih tekanan kita. Sama ada kita nak air tu pada tekanan 9 bar ataupun 6 bar, ataupun kita nak lagi laju 11 bar. So, apa yang cakap tadi bezanya, kalau manual ni, usually individu tu dia ada cita rasa dia sendiri, gaya dia sendiri macam mana dia nak buat. Kalau auto, dia just depend kepada kapsul dia dan mesin sajalah. Faham. Tak boleh nak berkarya lah. Tapi setengah individu pada dia kopi tu sebagai satu minuman lah kan. So jadi dia tak dia nak. Okey. So ni kita prepare ice latte, standard ice latte. Okey. Itu tadi kita tak susu lah kan? Susu tak payah frost lah kan? Masuk je terus. Untuk ice latte tak perlu. Okey. Wow.
Wow, kalau kita tengok nampak macam senang je cara buat tu. Bila buat sendiri rasa malas je. Sebab tu kena beli mesin. Sangat senang. Letak kapsul, tuanglah lepas tu. Wah. Oh, Dia nampak tetap tak? promote auto dia. Dia sebenarnya kalau tengok kat sini ada tadi saya tak tunjuk. Kat sini ada gauge ni, pressure punya ni. Kat sini dia nak maintain 9 kan 7, 6 pressure. So kita tak boleh selalu dekat. Kalau kita terlampau laju pun tak boleh, macam terlampau tinggi atas pada 10 pun tak berapa okey, bawah daripada 6 pun tak berapa okey. So mostly dia nak antara 6 ke 9. Faham. Okey. Jadi Rosairi, dekat kedai awak ni apa je jenis kopi yang dijual? Okey, jenis dia. Baik. So sorry, saya pasang kamera balik. Okey, pasang kamera balik. Tak apa. Sama Okey. macam, lebih kurang sama macam kafe lain. Kita pun ada minuman panas, minuman sejuk. Okey. Minuman panas pun kita buat secara manual. Yang kita sediakan air dari americano, cafe latte, cappuccino. And then kita ada juga non-coffee product macam coklat dan juga ais coklat dan juga matcha. Okay. And then lagi satu, ada certain customer ni dia suka bottle punya produk. Okey. Okay. Jadi kita ada bottlekan sikit. And then saya ada buat juga cold brew. Okay. And kita ada lagi satu nitro cold brew. Wow. Saya boleh tunjuk dia demo sikit. Mungkin kita boleh tengok demo tu dekat IG awak Rosairi ataupun IG kedai. Boleh, tak ada masalah. Mungkin boleh sharekan social media. Okey. Social media saya is, kalau tengok dekat sini ada dia tulis Bonnie Brood. Ya. Okey, betul. Ini dia. Kan, nampak kan? Okey, nanti kita tengok ni. Bonnie Brood. Instagram ada juga Facebook page. Kita ada dua-dua. Bonnie Yes, Bonnie Brood. Ya. Jadi terima kasih banyak-banyak Rosairi di atas demo hari ini, mengajar kami cara menggunakan mesin manual untuk membuat kopi. Hari ini awak telah pun orang kata menghasut Zeti untuk menukar daripada auto pergi meracun. Dia meracun. Ataupun lagi senang saya pergi je lah ke gerai Rosairi. Lagi senang. InsyaAllah nanti saya singgah Rosairi ya. InsyaAllah boleh. 4 sampai 7 petang ya. Alright. Okey Rosairi, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wow, itulah dia kan. Barulah kita tahu sebenarnya nak membuat kopi ni dia ada macam-macam benda dan dia merupakan satu proses yang sangat-sangat cantik. Satu proses yang beautiful. Kira macam art gitu. Yes. Kan? Tapi ada satu lagi yang beautiful. Ya, ini dia. Kempen baik semula daripada Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia RMHC dengan kerjasama Media Prima yang mana kita akan buat sesi jualan amal pada hari ini dan juga esok untuk tingkatkan dana sumbangan bagi kanak-kanak kurang upaya dan yang memerlukan. Ada ramai selebriti seperti Jojo Go, Farid Ahmad, Alvin Chong, Farah Nabila, Anis Nabila, Farah Fauzana dan ramai lagi yang akan lelong barangan peribadi mereka dalam menyokong kempen ini. Jangan lupa tonton Instagram Live TV3 Malaysia pada hari ini 2 Oktober dan juga esok 3 Oktober pukul 9 malam. Marilah kita sama-sama membantu dalam menyumbang. Ya, kejap lagi pula kita akan tengok coffee art. Wow. Kan, seni kopi. Macam mana cara nak berseni dengan kopi? Saya kena belajar yang itu sebab saya benda-benda lain semua dah ada kat rumah tapi nak buat tu tak jadi. Dia first kena ada seni tu dulu. Jahatlah cakap Zeti tak ada seni Adalah, awak berseni lah. Okey, kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Zeti ada pendidikan seni? Ngajuk lah. Bercakap pasal kopi, ada banyak lagu-lagu yang menggunakan kopi sebagai tajuk. Cerita kedai kopi. Lagi? Kopi dangdut. Kopi dangdut lagi? Kopi kita sendiri. Betul. Ada satu lagi lagu Syamsul Yusof. Lagu apa? Kopi kau sepa. Bukan. Itu bukan kopi minum. Mazik ni tau. Alright. Okey, dan sekarang ini jom kita tengok satu rakaman daripada Syami dari kedai kopi. Jom kita saksikan. Aromanya memikat, rasanya pasti terpikat. Tidak disangka lagi, kopi mempunyai ramai peminat di seluruh dunia. Mencari minuman kopi memang mudah, tetapi untuk menguruskan sebuah perniagaan berasaskan kopi banyak cabarannya. Oleh itu, jom kita kenali individu hebat ini, iaitu Muhammad Zamri Abu Samah.
Inspirasi untuk saya membuka perniagaan kopi ni adalah daripada keluarga saya, arwah ayah saya. Sebenarnya saya daripada keluarga yang cakap apa, ayah sini meniaga kedai kopi. Dia meniaga sejak tahun 62 hingga 94, almost lebih kurang 32 tahun. So di situ saya ada set satu cita-cita lah, impian untuk nak menyambung legasi arwah ayah saya lah, Abu Samah bin Khalid. So nama kedai dia pun kedai kopi Abu Samah. Selepas 25 tahun yang saya this is the time saya rasa saya perlu untuk buat something which is dipanggil apa, typical coffee shop ataupun kedai kopi kampung. Saya nak jadikan typical coffee shop tu premium coffee shop, maknanya lifestyle coffee shop. Anak kelahiran Jelebu Negeri Sembilan ini sering merantau ke luar negara seperti Itali dan Eropah untuk menuntut ilmu mengenai jenis biji dan cara membuat air kopi. Selain itu, bapa kepada 4 orang anak ini juga mengambil masa hampir setahun untuk mengenali selok-belok dalam industri komoditi ini. Secara jujurnya, saya taklah kata peminat kopi sebenarnya. Tidak. Bila saya nak menceburi bidang kopi ni, saya terpaksalah untuk orang cakap study lebih detail, nak tahu. Terpaksalah minum kopi. Macam first kali saya nak buat kopi ni, bisnes kopi ni kita kena ada menu kita. Itu yang cabaran yang penting. Kita nak dapat contohnya cappuccino contohnya kan. Kita nak buat, kita kena buat R&D, kita kena rasa, which is kita nak meet orang yang average. Because kalau betul-betul coffee lover ni, dia tak minum cappuccino, dia minum espresso. Macam Mak Saleh kan, minum-minum I nak espresso, 1 shot, 2 shot, drip, dia minum macam tu without gula. Bukan hardcore sangat, bukan yang tak sangat, but average. So itu yang kita nak. Kita nak cheap in between, which is semua boleh minum. Of course dia ada sentimental value tu ada. Kita terkenang, apa yang saya ingatkan, of course masa kecil tu kita rasa macam satu bebanan lah kan, nak bawa usul pinggan nak ni. But bila saya dah ada kedai kopi ni hari, saya sedar benda tu adalah orang cakap apa, indirectly mengajar saya untuk berdikari di masa depan. So itu yang saya praktiskan kepada anak saya pula sekarang. So kita tak bagi tiba-tiba like okay ni kau je bos kau je question, no. That's why kita tahu proses that yang kita belajar tu, kita apa yang kita perlu. Senang cakap, kita campak kita di mana pun, insya-Allah kita akan survive. Itu yang point yang saya nak cakap. Minat serta usaha pasti membuahkan hasil. Semoga kejayaan yang ditunjukkan oleh Zamri dapat memberi inspirasi kepada kita supaya berani menyahut cabaran serta mencuba sesuatu yang baharu. Ya, macam-macam benda yang kita tengok pasal kopi kan, video pasal pembuatan kopi, semuanya menarik kan, membuatkan kita rasa macam nak minum kopi sekarang ini. Tapi kita cerita pasal kopi kejap lagi. Untuk sekarang ini kita nak ucapkan selamat ulang tahun ke-54 kepada SPRM, dan hari ini Haziq bersama dengan pengarah bahagian komunikasi strategik SPRM iaitu PKPJ Kamarudin M. Ripin. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Haziq, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tuan sihat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, jadi Tuan, SPRM menyambut ulang tahun SPRM yang ke-54. Mungkin Tuan boleh ceritakan sikit mengenai temanya, semarakkan integriti untuk tahun ini. Kenapa tema tersebut dipilih Tuan? Terima kasih Saudara Haziq dan TV3 kerana mengundang SPRM pada pagi ini. Untuk makluman semua bahawa SPRM ini ditubuhkan bermula 1 Oktober 1967. Ya. Pada masa berkenaan dinamakan BPR, kemudian BSN, kemudian BPR, dan pada 1 Januari 2009 kami dikenali dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kita telah mengadakan pertandingan di kalangan warga kita untuk meletakkan satu tema bagi sambutan pada tahun ini. Tema yang kita ialah semarakkan integriti, rasuah diperangi. Kita bermaksud bahawa tahap integriti individu pada setiap warga SPRM perlu dipertingkatkan. Bukan saja warga SPRM, pada seluruh rakyat Malaysia perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa, perlu diperingatkan tahap integriti mereka, kerana kita melihat bahawa individu berkenaan
kalau dia berseorangan, kalau dia diuji dengan kuasa dan ruang dan peluang, mungkin tahap integritinya kembali rendah dan dia mungkin melakukan jenayah dan dia mungkin melakukan rasuah. Maka kita perlu semarakkan integriti ini pada setiap masa, pada setiap ketika, pada di mana saja kita berada, dalam diri kita, keluarga kita, organisasi kita, jabatan kita, sentiasa kita peringatkan tentang tahap integriti individu berkenaan. Mudah-mudahan dengan kita semarakkan integriti ini, insya-Allah rasuah berjaya kita perangi. Wow, itu semangat yang kita mahukan. Itulah dan mungkin kita nak bagi orang faham mengenai tema tersebut kan. Tapi tuan, bersempena dengan ulang tahun BPR SPRM yang ke-54 ni, mungkin ada program-program yang telah pun disusun atur bersempena dengan ulang tahun, khususnya dalam tempoh pandemik ni. Tak boleh nak buat macam-macam program sangat tuan. Mungkin apa yang telah pun dirancang? Ya, betul. Kita bermula pada 30 hari bulan lagi September. Haziq, kita bermula dengan majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat di kalangan semua warga SPRM. Masa yang sama juga kita ada prayer blessing di kalangan penganut agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu. Warga-warga kita berada di tempat masing-masing, mematuhi SOP, mematuhi MKN, arahan MKN, tapi kita laksanakan program ini pada 30 hari bulan lagi. Dan puncak sambutan kita adalah pada 1 Oktober semalam dengan kita mengadakan pada paginya kawalan kehormatan untuk pengurusan tertinggi kita. Seterusnya kita berkumpul dalam dewan yang mengikut arahan MKN, mematuhi SOP, walaupun small scale tetapi ianya cukup telah kita laksanakan dengan jayanya. Antara lain dalam program dan semalam ialah kita mendengar amanat daripada Ketua Pusurujaya SPRM. Kita juga memberikan pengiktirafan kepada warga kita yang telah berkhidmat selama 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dengan memberikan mereka pingat khidmat setia daripada SPRM. Kita juga mengadakan pelancaran apa yang dipanggil sebagai video pemakaian seragam. Kita ni badan beruniform, ada pakaian seragam dan kita lancarkan video berkenaan. Dan yang terakhir, puncaknya ialah kita melancarkan kad kuasa baharu SPRM. Itulah antara pengisian-pengisian yang mematuhi standard SOP dan juga arahan MKN dan kita berjaya laksanakan dengan cemerlangnya, dengan jayanya pada semalam, Saudara Haziq. Ya, tapi kita tahu SPRM juga telah pun melaksanakan pelbagai kes kan dan telah pun mengendalikan pelbagai kes dengan jayanya. Dan sekarang ini kes tak tertumpu kepada orang awam saja, tapi juga melibatkan orang kenamaan dan juga ahli politik. Jadi mungkin tuan boleh ceritakan sikit bagaimana SPRM mendepani cabaran dalam menyiasat kes-kes berprofil tinggi seperti ini. Terima kasih Saudara Razik. Kejayaan, success story bagi SPRM ini biar dilihat oleh orang luar lah. Biar orang luar yang menilai. Tapi saya nak fokuskan di sini bahawa kelahiran BPR, BSN, BPR, kemudian SPRM ini hasil titik peluh pada mereka pejuang-pejuang anti rasuah pada awal penubuhannya. Mereka yang telah menjadi pesara sekarang masih berjuang bersama kita, iaitu kita kena ucap terima kasih yang pertamanya. Yang kedua, tumpuan siasatan kita ataupun operasi kita adalah terhadap 3 kes yang utama. Berhubung dengan grand corruption, kes-kes berprofil tinggi, juga berhubung dengan apa yang dikatakan sebagai rasuah dalam perolehan. Kerana kita lihat di musim COVID-19 ini, banyak perolehan-perolehan dibuat. Yang ini fokus kita juga daripada SPRM. Juga kita fokus kepada penguasaan. Yang dikatakan rasuah banyak berlaku di agensi-agensi penguasaan. Satu lagi Saudara Haziq yang kita lihat ialah sekarang ini rasuah ada dari tingkat yang orang kata beramai-ramai, segerombolan. Dibawa geng dalam bentuk kartel. Ini fokus kita pada waktu inilah Saudara Haziq. Ya, jadi tuan, apakah yang SPRM harapkan daripada masyarakat dalam usaha untuk memerangi jenayah rasuah ni? Tuan boleh bagi nasihat sikit tuan? Ya, agensi SPRM ini sebagai satu agensi pembentasan rasuah yang terunggul di Malaysia, yang pertama yang ditubuhkan oleh kerajaan bagi memerangi isu rasuah di negara kita. Tetapi SPRM tidak boleh bergerak secara in silo. Tidak boleh bersendirian. Kita perlukan kerjasama masyarakat. Masyarakat perlu tampil ke hadapan
sekiranya berlaku rasuah di tempat yang mereka ketahui, di tempat yang mereka berada, laporkan kepada kita. Kita ada akta perlindungan saksi, kita ada perlindungan pemberi maklumat. Semua ini akan memberi keyakinan pada masyarakat untuk melaporkan rasuah itu pada SPRM. Mudah-mudahan. Wow, Tuan, hari ini padat nasihat yang telah pun diberikan kepada orang ramai. Terima kasih banyak-banyak kepada PKPJ Kamarudin M. Ripin, Pengarah Bahagian Komunikasi Strategi SPRM. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ke-54 kepada BPR SPRM. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Saudara Aziz. Terima kasih TV3. Wah, itulah dia kan. Jangan ambil rasuah kan. Jangan bagi rasuah, jangan ambil rasuah. Sesama kita bantras rasuah. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan Abel Zack kita yang masih lagi berada di tempat kopi. Tadi dia tunjuk biji-biji kopi, sekarang ini dia nak tunjuk seni kopi pula. Zack, silakan Zack. Alright, tadi Z dah berborak dengan tadi berada kita, berada Adam, ada sembang pasal jenis-jenis biji kopi dan sebagainya kan. Tapi selain daripada tu, salah satu benda yang menarik tentang kopi ni adalah dia punya apa? Dia punya persembahan. Cara dia nak present kopi tu. Z suka tengok persembahan kopi ni disebabkan bagi Z dia adalah world class performance. Maksudnya persembahan yang bertaraf dunia. Z memang kalau pergi kedai kopi ke kan, tengok barista tu buat yang tercengang je. Sebab tu hari ni Z sangat beruntung. Haziq dengan Zeti tolong jangan jealous. Hari ni Z bersama dengan seorang ni. Seorang ni dia berpengalaman lebih kurang 20 tahun lebih sebenarnya. Dalam seni apa tu, buat kopi ni lah kan. So sekarang bersama dengan Z, Cik Anwar Zamani. Ataupun rupa-rupanya di sekeliling dia memanggil dia Sifu. So hari ni Z panggil dia Sifu lah. Okey, terima Sifu, kasih. saya berbesar hati Sifu. Kan 20 tahun lebih pengalaman dalam barista. Kita panggil barista betul tak? Barista kan. Okey, kalau macam Sifu sendirilah. Okey, biasa Sifu dekat belakang ni, belakang mesin ni. Kalaulah kita tukar tempat, apakah Sifu harapkan daripada seorang barista tu untuk satu momen kopi yang orang kata mengubah hidup dia lah? So biasanya barista ni satu je. Ni dia tak penting. Dia akan penting bila dia tuang dia dapat latte art. Latte art. So dia dapat buat heart shape ke kan, rosetta ke, dah cukup. Itu saja. Itulah pada dia. Tapi pada saya, you kena tahu grinder, tahap kehalusan, you kena minum espresso tu dulu, baru you tahu menikmati, kemudian baru kita ke milk buat cappuccino, cafe latte. Kalau you punya base salah, you punya milk beverage pun salah. Alright, tadi Sifu dah sebut pasal latte art. Itu pun Zack nak ambil peluang ni untuk Zack belajar dengan orang yang dah pengalaman 20 tahun lebih. So, ya, kita tengok macam mana Sifu nak buat dengan kita hari ni. Let's go. So, you nak minum apa? Anything yang special. Okay, kita buat cappuccino ataupun cafe latte lah. Cafe latte boleh. Okay, so first kali kita kena, ini kena cuci. Cuci. Kebersihan. Okay. So lap kering, baru kita ambil kopi. Okey, grind. Okey. Dan baru kita temp. Okey, temp tu kita padatkan kopi tu. Padatkan dia. So kalau tak padat nanti air tu dia akan keluar. Bau tu sampai sini. So bila kopi tu fresh, dia akan keluarkan bau aroma. So bila kita lock kat sini, baru kita extract dia punya espresso. Okay. So you nampak pati-pati tu. Nampak dia punya extraction cantik. Kemudian kita kena flush kita punya steamer, buang air. Untuk kita nak panaskan susu. Untuk panaskan susu? Panaskan susu. Okey, dia suka basuh, steamerkan dia sebab apa? Sebab dia nak panaskan susu. Nice. Okay. So susu, boom. Macam mana kita nak tahu bila lah dia macam perfect? Sebab saya tengok macam tak ada dia beritahu pun kan? So ni jari ni guna dia. Kita akan tahan, okey, dan kita akan rasa dia punya temperature. Macam dulu saya tengok macam kedai-kedai kopi ada dia letak macam temperature tu. Termometer. Termometer tu kan? Okeylah, itu yang beginner kena guna termometer. Okay. Alright. Memang melecur macam mana? Macam mana Sifu dipegang yang panas sikit? Dia panas dia 1 saat, 2 saat, 3 saat. Panas lah, cukup temperature. Okay. So nampak dia punya espresso. Okey. So yang ni kita kena swirl sampai dia shining. Okey. Kita akan tuang. Widuh. Okey. Walau, Masya Allah. Cafe latte art.
Geram nak minum. Boleh minum tak? Boleh minum tak? Ya, boleh minum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Sifu. Sampai habis. Daripada langkah pertama sampailah kenikmatan terakhir. Terima kasih. Selamat menikmati kopi. Terima kasih. Okey, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oh, 20 tahun pengalaman. Dan hari ini Zack dapat minum di depan Sifu tu sendiri. Terima kasih banyak Sifu. Tapi saya geram, saya tengok latihan ni. Nampak tadi Sifu kita buat senang je kan. Boleh saya nak belajar tak? Boleh. Boleh? So you kena masuk dalam. Kita masuk dalam Okey, kita masuk dalam. Kita masuk dalam dulu. Okey, Sifu. Sekarang saya cubalah Saya tengok apa yang tadi Sifu buat kan. So saya akan try. Okey, pertama sekali ni mesin dia Semoga tak ada apa-apa menjadi teruk. Okey, so saya nampak Sifu pusing. Bismillah. Pusing. Ke-8. Lap dulu. Lap dulu lah. Lap dulu. Okey, and then letak sini. Tekan double. Boom. Tolak sikit. Okey. Alright. Tap sikit. Tap. Okey. Nampak senang, susah lah punya. Letak sini Lock. Letak sini. Tekan. Okey, cukup. Dah. Tu. Okey. So yang tu lap atas dia. Okey. Lepas tu masuk di sini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Okey. Lock. Sikit. Okey. Masukkan ambil. Kap. Tu gini. Tekan ni kan. Bismillah. Kau nampak dia punya extraction. Cantik. Nak minum espresso je ke? Oh, lagi teruk lah jadi. Okey, macam tu lah. Okey, ni ambil letak tepi dulu. Ni biar. Ni ambil cup, letak tepi dulu. Letak tepi dulu. Boom. Okey. Right. So ambil. Yang ni buka dulu, buang dia punya stick. Buka je. Okey. Tarik ni keluar, pegang letak. Lagi. Okey. Masuk. Tak dalam ni. Masukkan ke sini. Okey, cukup. Okey. Buka ya, besar-besar. Okey, pegang bawah. Turunkan sikit. Okey. Sifu kena beritahu. Okey, tutup. Okey, letak tepi. Okey, baru kita lap balik. Lap ni lah. Okey. Ni lap tu. Okey. Flash buka. Flash. Okey, dah. Tu. Okey. You tangan kanan ke tangan kiri? Saya tangan menulis tangan kanan lah. Okey. You beri belah sana. Okey. Tangkap ni ke sini. Okey. Yang ni you kena swirl. Okey, swirl sampai dia berkilat. Yes. Cukup Sifu. Lagi sampai dia berkilat. Nampak pun ada nampak boyfriend ke girlfriend ke? Tak ada, tak ada alhamdulillah. Kantai Sifu. Okey. So tuang tengah-tengah. Terus tuang? Okey, boleh je tuang macam tu je. Saya angkat kan ni? Tak payah. Tuang je. Okey, tolong Okey. Okey, tuang. Okey, tuang. Okey, tuang. Okey. Dah. Oh, okey lah. Bentuk mini love. Okey, ini untuk penonton Borak Kopitiam dan untuk Zeti ngasih kat tengok. Tada. Tapi itulah, itu pun nasib baiklah Sifu kita tolong kan. Okey lah tu kan. Dia kalau ada first timer dapat macam ni pun untuk barista kan. So dah okey tu, agak berjaya lah tu daripada tak ada apa-apa. Alright, thank you Sifu. Terima kasih banyak. Ya, sama. Semoga Sifu terus panjang umur, kekal, murah rezeki dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada semua penonton Borak Kopitiam. Haziq, Zeti, sorry lah. Saya rasa sedih lah kalian tak dapat pengalaman macam saya dapat. Alright, tapi tak apa-apa. Saya still sayang korang berdua. Kembali ke studio. Ya, Haziq. Dandan je dia. Sebenarnya Zack, kami lagi sedih sebab awak sekarang dah tak nak buat Borak Kopitiam, nak buat kopi sekarang kan. Dah hantar surat resign ke kat bos? Jangan macam tu. Saja. Gurau. Zack dia buat kopi pandai, host pandai, semua benda dia pandai buat.
Tapi dia adalah suami misali. Lah puji. tiba kan. Baiklah, tapi yang ini bukan gurau. Yang ini betul. Yang mana Rakyat Rangers ada tolong tunaikan impian kita punya caller iaitu Kak Lina. Dia mengandung Tazik. Mengidam makanan dekat Melaka. Betul. Tapi dia duduk dekat Penang. Dan masih lagi belum boleh rentas negeri ni. Jadi Rakyat Rangers cari ikhtiar untuk hantarkan makanan kepada Kak Lina. Macam tu tau dia orang sampai buat. Jadi untuk lebih banyak konten menarik seperti ini, dengarkan Hot FM Rakyat Rangers bersama Farah Fauzana, AG dan Fad melalui aplikasi Audio Plus ataupun stream je setiap Isnin hingga Jumaat dari pukul 6 pagi. Ya betul. 6 pagi sampai 10 pagi tau. Kena dengar. Lepas tu petang, jangan lupa dengar Sembang Squad. Oh, okey. Sebelum tu Zeti. Playlist hangat. Yes, dengarkan Hot FM dari pagi sampai malam lah ya. Hot FM kini lebih muzik yang hangat. Alright, dan kita nak berehat seketika. Sekembalinya kita ada pencuci mulut kopi. Zeti dah tak sabar ni nak rasa. Okey. Kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Kek. Kopi adalah satu makanan dan minuman yang kita boleh buat macam-macam. Kopi adalah minum boleh. Okey, betul. Makan boleh. Bau boleh. Nak hilangkan bau perfume boleh. Yes. Dan satu lagi boleh buat jadi dessert. Yes, itu yang paling best. Sebab kita bersama dengan Puan Ahmad Syamimi, Mak Said dan juga suaminya. Betul kan? Betul. Puan Mimi dan juga suami nama? Najib. Najib. Abang Najib kita. Jadi hari ini kita ada dessert daripada pagi nama kedai. Pagi kek. Pagi cakes. Okey. Saya sebenarnya suka dessert. So, kita teka-teka boleh tak dessert kat sini? Haziq tahu yang mana? Boleh. Sila. Producer saya tanya. Ni suami. Ya, kan dia dah jadi suami. Kan tak tengok dah. Nama suami dia tu. Okey. Haziq tahu tak ni apa? Itu adalah pavlova kecil. Betul? Okey. Satu markah. Yang sana tu pavlova besar. Betul? Yang mana? Okey, Haziq suruh Zeti teka pula yang mana? Okey, Zeti teka. Sudah. Yang ini apa? Yang ini burn coffee cake. Pandai je. Betul. Satu sama. Seberi dah. Okey. Seri lah. Okey, tapi sekarang ni apa yang Puan Ahmad Syamimi dan Abang Najib kita nak tunjuk demo untuk buat kek apa? Yes. For demo, kita orang akan tunjuk our signature lah, which is apa nama brand? Pavlova. Pavlova, betul tak? Dah biasa cakap macam gitu. Sebab Zeti macam, siapa yang jual ni? Okey. Espresso Pavlova. So basically meringue. Kita buat coklat and ada sikit coffee powder atas ni. So kita akan pipe coffee cream. Special. Coffee cream. Special about this coffee cream, base dia zero sugar. Boleh makan macam gitu je lah. Boleh. Kalau nak tekan masuk mulut terus sedap lah tu. Boleh, kurang dosa. So basically simple lah, you just pipe it on. Buatlah macam mana pun, janji ada atas ni. Wow. Kenapa bila akak buat tu rasa macam laju je? Senang je kan? Dah beratus buat kot. Dah beratus kan. Berapa lama sebenarnya dah? Mungkin Abang Najib sambil tu boleh ceritakan juga berapa lama dah sebenarnya Pagi Cakes ni ditubuhkan? Okey, Pagi Cakes ni starting daripada tahun 2016. Masa tu kita buat part time. Sesajalah, sambil kerja lah. Sebelum PKP. Sebelum pandemik, kami berdua ni satu office. Kerja sama. Jangan bagi tahu kat bos. Then after pandemic, then office close down. Okay. And kita pun decide all out untuk buat full time. Dan alhamdulillah, within tak sampai setahun, kita punya business makin maju. Alhamdulillah. Macam Mimi sendiri belajar tak dekat mana-mana ni ke memang daripada dulu dah pandai buat? Tak juga. Ada ambil kelas? Kalau kelas, I ambil deko. Tapi yang benda-benda macam ni, yang Pavlova ni 2-3 tahun baru dapat the final recipe. Baru dapat cantik meringue dia tu. Kalau tak, Allah nangis. Ya, saya pernah lah buat Pavlova. Pernah lah nak cuba tu buat Pavlova tu. Dia lembut je, luar lembut, dalam lembut. Allah, tak cukup bakar. Dia jadi marshmallow tu. Dia jadi marshmallow. Kan kita luar makan pun lembut. Tapi memang susah. Pavlova, ya Allah, susah gila. Pening kepala ya? Pening kepala. Okey. Jadi apabila membuat dessert yang berasaskan kopi ni, mungkin ada cabaran dia nak dibezakan dengan dessert lain-lain. Betul. Kan? Apa dia antaranya, Mimi?
In terms of flavour, sometimes orang tak boleh deal dengan kopi yang terlalu kuat kan. So kita kena cari balance kat situ. Lepas tu nak cari dia punya flavour, dia punya apa dipanggil flavour layering. First you taste the coffee, second you taste the chocolate, the third one you taste the sourness from the fruits. Benda tu actually yang akan buatkan orang macam nak lagi bila benda tu balance. Kalau kopi kuat sangat, yang tak boleh makan kopi memang dah turn off. Tapi kalau orang yang tak makan manis, dia memang akan suka benda yang berasaskan kopi. Betul tak? Tak juga. Tak juga Ya, adalah. Tapi mostly yes. Salah satu cara nak cut off sweetness, put coffee. Any chocolate cake, put coffee. Itu dia punya special trick. Macam yang ada kat sana tu blondie Itu espresso mocha blondie. I see. So kalau blondie kira dia tak pakai coklat lah, dia pakai vanilla. Dia vanilla base. Ada yang blondie pakai white chocolate. Tapi dia manis sangat. Ya, Abang Najib, mungkin boleh cerita sikit apa antara kek-kek yang popular dekat Pagi Cakes? Okey, antara kek yang popular kita punya salah satunya burnt cheesecake. Burnt cheesecake kita punya macam core product. Core product. Burnt cheesecake yang paling baru tengah naik macam vanilla mocha milk crepe. Okey, tapi yang burnt cheesecake ni semua variant macam kereta. Ada kopi ke ataupun dia ada macam-macam jenis? Yang ni special sikit. Yang ni kita pakai espresso. Dia so ada basic macam klasik. Klasik tu yang jenis biasalah. Dan kita ada another flavour macam raspberry, kita ada coklat, Belgian coklat. Yang ini antara yang latest jugalah since ada macam-macam perisa. Yang mocha ni, espresso ni yang baru sebab kita pun baru start open the cafe early this year. Baru lagi lah. Untuk kafe baru lagi Kat lah. mana? Itulah. Kita kat Teraja Renang, Bandar Baru Bangi. Ya Allah, saya belajar sana dulu. Lah saja cerita. Saya belajar sana dulu. Kat mana? Dekat KPTM. Allah. Dekat sangat dah tu je. Sebelah tu je. Nanti kita singgah lah. Esok sampai. Jejak kasih pula. Okey, sebenarnya Zeti tadi dia bagi hint dekat Aziz. Apa? Abang Najib, Mimi. Dia nak rasa. Okey, Zeti nak rasa. Boleh kan? Boleh. Okey, yang ni macam mana nak sebut dia? Canelli. So ni adalah daripada mocha. Dalam tu espresso, kita ada mocha chocolate filling. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan satu tu terus. Tak boleh lah, besar ni. Aziz saja ni. Okey. Ini kita orang punya new produk. Boleh zoom muka Zeti sikit sambil makan tu. Sedap. Alhamdulillah. I suka sebab dia... kau terbang. Dia rasa apa? Dekat luar dia crunchy, dekat dalam dia sangat lembut. I boleh rasa dia punya mocha lah, endless kat tengah tu. Betul dia tak manis, tapi I boleh rasa a hint of coffee punya benda kat dalam. Okey, kalau tengok Mimi sekarang tengah spray perfume. Perfume? Itu apa? Sprinkle. Sanitizer. Go sprinkle. Bahasa Melayu. Takkan nak spray sanitizer kat kek. Lip-lap-lip-lapnya lah. Mana dah tahu. Ni sprinkler orang panggil. So ni macam add the wow factor lah. So cantik lah bila present kan. So I suka buat macam tu. Because kita orang percaya when you present a dessert, first yang makan adalah mata you. Betul. Saya pun adalah antara orang yang suka tengok benda yang cantik kalau nak makan. So ni, this is the secret weapon. Pop. Kalau kita pun nak nampak cantik, pop saja dengan sprinkler tu. Okeylah, ni kita dah tengok banyak-banyak ni, mungkin boleh kongsikan dekat mana ataupun orang boleh follow dekat Instagram. Kami punya Instagram ada dua. First is pagi pagi.cakes. The second one is pagi.baker. Pagi baker ni tempat I duk post whatever lah. I nak bagi case semua like my gallery. I see. Okay, yang jaga Abang Najib lah. Instagram I jaga. Tapi my phone dia jaga. Sebagai admin lah. Admin lah. Okey, jadi kita sebenarnya happy bila tengok orang yang membuat dessert, dia adalah orang yang happy. Untuk bagi orang pun happy. Betul tak? Kan? Happiness is contagious kan? Ya, orang panggil pinggan keriangan. Betul.
Pinggan yang ada dessert adalah pinggan keriangan. Jadi kalau nak riang, pergilah Pagi Cafe. Pagi Cafe lah. Betul. Pagi Place, Pagi Cakes. Dekat Teras Jernah, Teras dekat Jernah. Bangi. Yes. Ya, nanti saya datang. Okay. InsyaAllah. See you. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Abang Najib dan juga Puan Amar Syamimi. Okey. Dan sekarang ini kita ada something nak bagi tahu kepada anda pasal seram tak seram. Jangan. Kejap, sambil tu kita kena buat macam Nona. Jadi, kita ada sesuatu nak tunjuk kepada anda mengenai seram tak seram. Tapi dia tak adalah macam seram yang seram. Jangan sangka barang lama tak bertuan. Ada yang mendampingi dan ada yang memerhati. Tapi ada juga yang menggelikan hati. Pelbagai kisah mistik lucu dalam Seram Tak Seram Isnin hingga Khamis 10.30 malam di TV3. Isnin hingga Khamis 10.30 malam di TV3. Ya. Dia memang nak seram? Tak seram. Seram? Tak seram. Tapi sekarang ini, yang memang tak seram, tapi memang sedap. Kita bersama dengan Crystal dengan lagu terbarunya, Terpisah. Assalamualaikum, Abah Crystal. Hai, Rodi. Rodi. Alamak. Rodi, mute ke tu? Lupa. Rodi. Yo. Apa khabar? Dan kita ada kecil juga kat situ. Kena unmute kecil. Alhamdulillah, sihat. Sorry. Okey. Sebelum tu lah Aziz, kita tanya dulu kepada Rodi dan juga kecil. Dah minum kopi ke belum? Minat kopi tak? Minat. Oi, sedap kopi. Okey. Antara Rodi dengan kecil, siapa yang lagi kaki kopi lah? Yang memang tak boleh kalau tak ada kopi? Siapa dia? Kena ada lah kalau nak buat kerja tu, kena minum kopi lah. Baru macam ada feel sikit kan. Betul? Yes. Okey, mungkin ada selit kopi dalam video klip lagu Terpisah. Ada ke? Kita cuba cek sponsor itu, tak dapat kan? Allah! Okey, kita nak cerita juga pasal single terbaru Crystal, Terpisah. Mungkin boleh ceritakan sikit single ni siapa yang tulis, Rodi? Okey, itulah bila live online ni dia agak kejut dah sebab tiba-tiba yang lain tak masuk kan. Tiba aku nak fikir. Masa test line semua ada. Okey, single terbaru Terpisah ni rilis pada bulan lepas. Ya. Okey. Lagu dicipta oleh Acoy, Law 88. Lagu dari dicipta, dua-dua dia cipta. Sekarang ni tengah buat promosi lah untuk lagu baru Terpisah ni. Alright. Kecil, mungkin boleh ceritakan sikit. Kalau kita tengok video klip dia ni, ada penceritaan. Dia ada macam satu cerita percintaan. Apa je cabaran masa buat video klip ni, Cik? Okey, cabaran dia first kali video klip ni kita orang buat masa PKPB PKPB Betul, PKPB. So PKPB kita kena amalkan SOP yang ketat lah sebenarnya masa buat MV ni. So cabaran dia masa tu first time lah kita orang buat shooting pada era COVID ni sebenarnya. So kita kena jaga kita punya penjarakan sosial, kita kena jaga kita punya SOP lah kan. Tu benda-benda tu lah cabaran dia. Okey, penceritaan dia dalam MV ni dia sebenarnya mengisahkan time travel. Macam mana? Time travel. Dia mengisahkan Rodi yang sedang jogging terlanggar seorang awet. Tak. Aku kalau tengok part Rodi tu geram je. Kan? Rodi, berapa kali take tu part yang langgar-langgar tu? Masa tu tengah hari tau. Ya, dekat 10 kali kot. Ya Allah, sengaja kan? Sengaja kan? Tak, dia sebab nak buat tak sengaja tu yang susah tu. Okey, tapi macam mana dengan sambutan peminat-peminat Crystal dengan lagu Terpisah ni? Rodi. Alhamdulillah, lagu Terpisah ni kita masuk YouTube je. Seminggu dah 100,000 orang tengok. Wow. Rodi, tengok tak siapa yang masuk tu?
Okay, Hai, Iwal. Okay, Iwal. Selamat datang ke Borak Kopitiam, Iwal. Terima kasih menjemput saya. Dah tinggal seminit, Wal. Tinggal seminit je. Baru masuk Iwal ni. Okey, Wal. Mungkin boleh ceritakan sikit. Sebagai penyanyi kumpulan Kristal dan menyanyikan lagu terpisah ni, susah tak nak menyanyi lagu terpisah? Biasa Wow, dia punya confident level. Dah lah masuk 3 minit. Memang betul rockstar. Okey, lagu ni sebenarnya agak mencabar. Antara lagu yang paling tinggi pernah saya menyanyi dalam hidup saya. Dan Alhamdulillah setelah orang kata mendapat jiwa-jiwa rock 90-an tu dapat deliver dengan baiklah. Alhamdulillah, insya-Allah. Ya, kalau saya sendiri dengar, saya cakap macam wow. Iwal, saya nak bagi standing ovation diri atas bumbung. Alhamdulillah. Oi, lain macam kena belanja kopi. Lain macam kena belanja kopi ni. Habis Aziz kena belanja 1, 2, 3. Bukan, dia orang kena belanja Aziz. Oh, dia orang kena belanja Aziz. Okey, plan seterusnya mungkin boleh ceritakan juga. Okey, kita bagi Iwal lah cakap sebab Iwal baru masuk kan. Untuk Kristal yang baru kan, Kristal yang baru bersama Iwal ni lebih dikenali oleh orang ramai dan Kristal memang dah dikenali, tapi nak bagi Kristal Iwal ni orang sayang, orang suka dan orang kekal mendengarkan Kristal. Macam mana, Wal? Buat dosa tu bertaubat lah. Tapi gurau. Okey, sebenarnya insya-Allah dari semasa ke semasa kami akan memperbaharui muzik kami. Untuk permulaan ni kita akan mengikut dulu original Kristal sebab peminat-peminat Kristal ni orang kata selama 18 tahun mereka dah terbiasa dengan muzik trademark Kristal, maksudnya rock 90-an ataupun melancholic melody. Jadi untuk permulaan ni kita kena ikut dulu sampai betul-betul kita dah sampai ke satu par yang orang kata betul-betul dah boleh mengubah sedikit genre muzik tu. InsyaAllah kita akan mungkin kita akan pergi ke J-rock ataupun progressive rock. Kita tengok perkembangan muzik tu dari semasa ke semasa, insyaAllah. InsyaAllah, sama kita doakan. Okey, Kristal punya social media. Instagram nak follow. Zeti nak follow? Zeti dah follow dah. Orang yang mungkin baru saksikan ni nak follow dekat social media. Boleh cari username Elias Kristal Band dan daripada situ kita boleh dapat individu punya members punya Instagram lah. Ya. Memang saja Rodi dengan kecil bila Iwal masuk dia diam. Terus tak cakap. Dia macam bagi jap dia. Kita dah banyak cakap tadi. Okey, terima kasih. Terima kasih Rodi, terima kasih kecil, terima kasih Iwal. Terima kasih. Assalamualaikum. Good luck untuk lagu terpisah. Jadi esok kita ada Hari Haiwan Sedunia. Hari Haiwan Sedunia. Haiwan apa yang kita nak bawa datang ke Borak Kopitiam bersama nantikan pukul 8 pagi esok. Ya, Zeti pun ada. Katanya nanti mungkin akan naik kuda. Kudaku berani. Dah bagi teaser. Berani. Kita jumpa lagi dalam Borak Kopitiam. Kita tinggalkan anda dengan lagu terpisah Kristal. Assalamualaikum.